Sudah. Biasa nak murid naik kereta, ni ikut guru pula naik kereta malam. Emergency Mali, emergency. Lah pasal. Sabar. Dia kalau dia apa? Duduk setempat okey, tak ada masalah dalam kereta pun okey. Dia bila kalau apa tu tengah drive tu dia memang macam tu. Line memang macam tu. Zah. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, yang aku. Saya dalam apa tu mobile duk gerak. Pergi mana dah? Okey. Pagi 15 minit nak cari tempat boleh berhenti. Okey, baik. Alright. Boleh. Layan tak layan? Boleh Ayana. Baik. Hati-hati baik. 15 minit. Okey main sembang. Sambung lagi. Apa nak ditanya di sembang nak buat revision ke, ada yang confuse lagi, tanya. Boleh saya jawab. Tak boleh jawab kan kita tanya ustaz. Apa susah. Dia pandai sangat nak mengajak bagi dia jawab. Ada apa? Apa nak ditanya? Persoalan ke apa kau confuse tak mana ke? Tak ada suara dah. Tengok. Ayo. Taklah saya keluar balik. Ada. Dia nak keluar dah. Tak ada suara. Cuba kita balik. Cuba kita renung balik. Kita reverse balik diri kita. Kita flashback balik diri kita. Daripada umur 40, P20, P10, P5, P1, P berapa bulan, masuk balik dalam perut mak. Masuk balik tu, hundok sampai jadi air mani, masuk balik ayah. Lepas tu, lagi. Baru kita tahu diri kita, siapa bawa kita. Masalahnya tidak melihat pada kewujudan diri. Dia merasakan ada diri ni saja-saja. Kalau saja-saja tu pokoknya pun saja-saja. Tak kot. Pokoknya pun ada tujuan. Apatah lagi manusia. Dia abang, tidak kami jadikan langit dan bumi dan di antara keduanya dengan main-main. Dengan saja-saja. Ada siapa nak debate hal ni? Tak ada. Apa ni? Awal surrender. Ada lawan tu. Apa? Ada Mali. Lawan dia mesti keluar betul. Hujah. Mesti ada hujah. Balik. Ya, silakan. Dan baru ni saja saya sembang-sembang dengan isteri saya lah. Saya katalah, dia tunjuk kat saya satu video. Lepas tu dalam video tu, orang tu dia cakap lah, dia kata kita ni tak banyak berzikir. Kita ni tak banyak berselawat. Lepas tu, dah banyak lagi lah duduk cerita-cerita, duduk kata kan. Saya duduk kat sini, jam duduk merekam lah. Lepas tu saya katalah kat bini dia kata, betul lah apa yang dia kata tu, tapi rasa diri berkemampuan tu adalah satu kesalahan yang besar, kata. Saya kata sebab yang boleh berzikir, yang buat kita boleh zikir ni bukan kita yang mampu, sedangkan dia yang pandang zikir pada kita dulu, baru kita keluar zikir tu. Boleh zikir. Betul. Selawat apa semua tu lah. Tapi bila itulah
isteri saya kata lah, dia kata itulah bila dia cakap macam tu tak semua orang faham kan macam mana yang kita faham ni. Bagi Okay. yang general mungkin benda tu boleh diterima lah. Okay. Jadi bila dengar macam tu kan, saya tak boleh dengar, rasa macam macam mana. Dia senang je. Anak duduk pada awam ke anak duduk pada khusus? Jadi Khusus. bila kita boleh-boleh kita nak bagi tahu kat orang kan, tapi itulah nak atok ayat tu, nak bagi orang faham, nak bagi depa terima. Kalau tiba-tiba kita bagi tahu terus lagi, selalunya akan jadi penolakan. Senang. Jadi Kalau Nabi Muhammad tu, Muhammad bin Abdullah tu pun, Nabi tu orang reject. Orang tak mau dengar. Tambahlah Muhammad Hafiz. betul. Tipik pula tu. Lagilah orang nak dengar. Kalau semua terima Hafiz, tak ada lah perjuangan tu, tak ada lah mujahadah. Apa ni? Tapi yang bestnya Bali, bila macam saya tak reti pun, saya tak pandai pun. Cumanya bila kita mula bersembang macam saya cerita tu kan, saya sembang, dia keluar dengan sendiri. Sampai saya kadang saya fikir, mana aku boleh cakap benda ni ya? Ya. Sebab apa? Sebab Tuhan Muhammad bukankah manusia melalui satu ketika dia tidak pernah wujud dan tak boleh disebut-sebut. Kalau dah wujud tak boleh disebut-sebut, Hafiz boleh keluarkan faham dengan ilmu. Lah, hak milik Hafiz lah. Itulah. Bila sampai duduk macam tu, bila kita fikir-fikir kan, dia jadi macam duduk termenung, duduk fikir macam-macam, jadi malah nak cakap pula. Sebab tu menikmati je, tak lebih dari tu pun. Masalahnya dengan ilmu yang kita ada, kita rasa kita punya. Betul. Tu dalam duk mengaji tu rasa kita punya. Kalau tak mengaji, kalau tak ambil tahu, bapak segala perasan. Kan nampak terang kot, perasaan tu, wujud tu syirik. Betul. Menduakan Tuhan dengan diri. Bukan perlu ambil batu, bukan perlu ambil pokok, bukan perlu ambil buah ni, baru nak sembah dah. Tengok jadi ada, itulah syirik. Itu lah Bali dalam 2-3 minggu ni Bali kan. Masa makin bodoh. Tak apa. Jadi macam tak apa. Semua rasa yang sama. Nak banyak persoalan tu, tapi macam dia nak keluar tu tak tahu nak mula tak mana. Bagus lah rasa bodoh. Sebab yang berserta dengan bodoh ni yang pandai. Maka tengoklah yang pandai tu. Tak ada. Tak apa, duduk lama sikit situ habis. Baik. Wali, Ya. yang saya sambung dengan Hafiz tanya tadi lah. Yang sebenarnya zikir tu macam mana Wali? Tuhan ingat Saiful Rohaizat lah. Baru Saiful Rohaizat boleh ingat. Faham. Apa tanda? Mesti ada tanda Saiful. Kena habaq tanda. Apa tanda Allah Ta'ala ingat sangat dekat ni Saiful? Masih bernafas? Bukan. Mesti ada tu. Kalau tak ada macam mana apa? Tengok. Betul ni. Macam mana lah nak naik darjah ni, aku geram ni. Sorry. Saya bertanya ni boleh sikit. Maaf. Daripada tak ada kepada ada, itu tanda Allah Ta'ala ingat kat Saiful. Betul. Kita baru boleh ulang tadi ayat. Bukankah manusia melalui satu ketika dia tidak pernah wujud dan tak boleh disebut-sebut. Tuhan kot abang. Betul. Bukan DO abang ni, bukan ADO, bukan Agung abang. Tuhan abang. Bukankah manusia melalui satu ketika dia tidak pernah wujud. Betul. Sebab tu ni dia bukan barang hafal tau. Dia bukan barang hafal. Dia mesti faham sungguh ni.
Apa tanda Allah Ta'ala ingat? Daripada tak ada kepada ada. Itu tanda dia ingat. Kalau dia tak ingat, dia buat apa ni? Baik boleh. Siapa esok nak makan roti canai? Malam ni dah ada dah roti canai tu. Ingatan awal daripada dia. Pandangan awal tu kena faham dulu. Baru kita tak melampau, baru kita tak ambil alih, baru kita tak perasan. Lah aku ni tak lebih daripada yang dipandang Tuhan je. Ya Allah, ada tak malu? Dari situ baru ada malu. Tahu semua kan? Tahu ada tak malu? Ada tak rasa malu ni? Rasa malu bukan boleh buat-buat, dia real tu. Baik boleh. Tak ada satu kelayakan, tak ada satu apa pun dari kita, tak ada satu doa, tak ada satu permintaan. Tiba-tiba Allah ni yang kata Tuhan ni ingat. Ya, Jamri, silakan. Selain daripada rasa malu Abang Lee, rasa apa yang kita boleh paling tinggi Nabi Muhammad apa dia? Paling tinggi Nabi Muhammad terhadap Tuhan. Bukan malu ke? Yalah, selain malu tu. Tak, saya tanya sekarang ni, malu tu tertinggi sekali. Ada lagi selain tak? Bila terbit malu, baru ada akhlak lain ni atas malu. Malu tu utama, baru terbit hak lain ni. Okay, baik Bang. Baru ada rendah diri, baru ada tawaduk, baru ada sedar diri, baru ada getaran, baru ada rindu, baru ada cinta. Atas malu ni. Bukan selain, malu tu tertinggi sekali. Tu martabat Muhammad tu. Masalahnya ada tak? Ada tak rasa ni? Kau sebut je. Rasa tak ada pun. Kalau betul rasa malu, ni nak tarik nafas ni ada malu tak? Aku guna barang dia ni, tak malu ke? Itulah namanya penyamun. Tahu penyamun? Barang orang ngaku barang sendiri. Bapak segala penyamun. Malu balik, malu. Apa perangai lagi orang malu? Dia banyak ambil ke dia banyak bagi? Orang malu ni. Bagi. Betul akhlak Muhammad. Betul akhlak Muhammad. Kenapa? Kerana dia mengetahui Tuhan banyak bagi, bukan ambil. Kita ambil banyak. Macam mana nak terbit malu ni? Tak kenal pun. Tak malu kau guna biji mata, tengok satu benda, tak ingat dekat Tuhan. Guna telinga, dengar sesuatu, tak balik kat Tuhan. Sentuh sesuatu, tak balik kat Tuhan. Tak malu lah. Ini baru bicara, malu tak pakai baju. Itu tak ada, kita nak sembang lah tu. Nak buat apa? Ni malu dengan Tuhan ni. Nak bergerak ni, nak melangkah. Langkah kanan, nak pergi langkah kiri. Ada tak malu? Ujung-ujung tutup kelas. Tobat lahong ni. Aku tak orang mengaji, aku pening. Tak.
Ni baju yang kita pakai ni. Kita jahit sendiri ke? Kita buat sendiri ke? Ada tak malu dengan Tuhan? Tuhan sediakan untuk kita, ada tak malu ni? Malu. Padang awal ni baju ni. Dia nak buat ni baju nak buat selai ni. Nak kena berapa banyak kapas nak kena buat benang. Tu orang nak pelihara kapas tu pula, nak jaga kapas tu. Siapa pula nak buat? Bukan Tuhan kah? Nak bagi dia besar sampai 22 mak dia, berapa banyak beras dia kena makan, berapa banyak ayam dia kena makan. Siapa buat? Allah. Kita pakai baju tak ada rasa apa ni dengan Tuhan. Beriman. Aku naik angin lah. Beriman tak minyak apa kita ni? Kita nak makan ikan, kita tak perlu pun nak pergi ke laut. Tu ada orang pergi tangkap, ada orang bawa mai. Kita tak masak pun, orang yang masak untuk kita. Tak malu lah. Tak malu lah Allah sediakan semua tu untuk kita. Tak malu lah. Paling malu. Lepas tu makrifat. Orang. Abalan ni. Dia suruh pergi jumpa Man Kulim pula. Ya, Hafiz, silakan. Nak cucuk lagi lah. Boleh tak? Cucuk. Tak cucuk. Apa, bila balik kita malu kan. Yang nak semayang tu kita duk baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa Nabi Ibrahim kot tu. Tapi yang macam tadi katalah, kalau bukan kerana dia pandang kita, semua tu tak jadi Abang Li tak? Tak jadi tu nak tengok kat mana? Yang kata tak jadilah, solat ni tak jadi kalau dia tak pandang. Nak tengok kata mana? Maksudnya macam mana tu? Tak faham. Solat itu bacaan dalam solat, betul? Iftitah tu bacaan dalam solat. Takkan berlaku solat tu melainkan dia pandang. Kat mana yang kata dia pandang? Orang awal balik. Tu dirihan tu lah Hafiz. Kalau tak ada dirihan nak solat tak mana? Yalah. Betul. Sebab betul dia lupa dah. Bagus tak selalu. dia tak tengok diri dia tu. Dia tengok apa yang dia baca, dia tengok apa dia buat, dia tak tengok diri yang dipandang sampai dia boleh baca doa iftitah tu. Sebab itulah selalu kita selalu sangkut dalam situ kan. Senang tuan nampak fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Itulah takut jadi yang tu lah bila kita tersangkut dengan diri kita kan. Sebab tu dia apa-apa. Yang celaka masuk neraka wil ni mana? Allazina hum an solatihim sahun. Betul tak? Solat dia penuh dengan main-main. Kita bukan solat betul pun, kita main-main kan. Apa dia solat berhubung dengan Allah. Kita tak ada berhubungan dengan Allah. Macam mana kita kata kita solat? Jadi exercise lah. Jadi exercise baik naik Bukit Broga exercise juga. Peluh juga. Baik pergi jogging Titi Wanza tu. Peluh juga. Any komen? Sila komen. Kalau saya faham bahasa saya, takkan tuan-tuan tak faham bahasa saya? Saya boleh faham ni bahasa saya ni. Tuan-tuan boleh faham tak bahasa saya? Faham. Faham Ali. Tak ada nak pusing-pusing, duduk tantu, duduk tani, tak. Tengok tu bagaimana Tuhan memandang diri kita. Tu asas iman.
Saya bagi contoh lah penceritaan. Ada seorang duk bagi kita wang tunai RM50,000 setiap bulan. Duk bukkan sampul. Tanpa miss dia bagi setiap bulan dia bagi. Tapi dia tak tulis nama. Dia tulis daripada seseorang yang sangat menyayangi dirimu. Agak-agaklah manusia normal macam kita tak mau tahu siapa baik sangat ni. Siapa dia duk bagi ni? Manusia normal lah kot lah, ada yang tak normal. Biar api ya. Takkan macam tu kot. Ni ada soalan. Allah Subhanahu Wa Taala tu laisa kamisli syai'un. Macam mana nak memandang tu abang ni? Pandanglah apa yang dia pandang. Apa dia yang dia pandang? Diri kita ni. Sama diri kita sendiri. Hari-hari bertemu. Bila sebut memandang, dia duduk depan, kita duduk sini, kita pun nak tengok. Itu makhluk, dia bukan makhluk, dia bukan orang. Kenapa putus-putus? Dia abang kot, lam yalid walam yulad, dia bukan beranak dan bukan diperanakkan. Mana? Dia bukan orang. Confuse lagi. Dia abang senang kot. Pada diri kamu, kenapa tak kau lihat? Kita ni sebut kata pandang, nak tengok bentuk lah. Dia bukan ada bentuk. Nak tengok ni kena ada warna. Dia bukan warna. Nak tengok ni nak kena ada jisim, jirim, jarak. Dia bukan ada semua tu. Jakim is watching. Watching lah. Jakim ke Jaib ke Jaiz ke, watching lah. Kita bukan ajak sembah orang, betul? Kita bukan ajak sembah pokok. Bukan ajak orang. Angkat tangan bersaksi, aku bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Dah tahu meragukan tak dengar. Pergi yang tak meragukan tu. Bukan payah pun. Betul tak? Betul. Ni meragukan. Betul. Pergilah kat yang meyakinkan. Pergilah kat meyakinkan. Pergilah pada yang tidak menyesatkan. Pergilah yang tak menyesatkan. Berlambak kita habis. Macam mana nak tahu sesat kalau tak pernah sesat? Sesat GPS. Dia suruh turn right, kita turn left. Sesat Betul. Sedangkan kita hari-hari sesat. Hari-hari duk minta tak mau sesat, betul tak? Bukan betul. Jalan-jalan orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang kau sesatkan. Padahal dia bagi GPS. Senang nak faham. Apa saja yang tak bawa balik kepada Allah, itulah sesat. Apa saja yang tak bawa balik kepada Allah dan Rasul, itulah sesat. Hatta dengan zikir, hatta dengan ibadat, hatta dengan solat, hatta dengan amalan, tetap sesat. Tak faham lagi. Sesat. Konsep sesat tu apa dia? Ni nak balik ke Tuhan dengan baik. Habis tu dengan dosa bukan balik.
Adakah sesat tu hujung kepada dosa hang? Dosa hujung kepada salah hang. Bukan itu taubat lah. Masalahnya hang taubat atas apa? Tu persoalannya, orang banyak taubat atas dosa kemanusiaan. Dia pernah tak bertaubat atas dosa kehambaan dia? Apa dia? Melupai akan Allah. Tu kemuncak bagi segala dosa. Lepas tu tak pernah rasa menyesal pula. Tak pernah rasa salah pun. Tu saya kata tadi. Tu atas yang kata malu tadi. Guna biji mata, tak pernah ingat pun dengan dekat Tuhan. Tu bukan satu dosa lah. Ni boleh menyawa ni, boleh tarik, boleh lepas ni. Tak ingat kepada pencipta kita, bukan satu dosa. Dosa. Ni bernyawa lagi besar lubang hidung, lagi besar nyawa. Ada rasa salah? Ada rasa nak taubat? Tu menyawa ni, tambah makan. Tengok dia punya sapu. Betul tak? Betul tak berhujung kita mana tu? Jahannam duk tunggu. Melawak dengan orang paling tidak pun kena maki. Melawak dengan Allah Ta'ala tu Jahannam duk tunggu. 7 beradik duk tunggu tu. Kenal 7 beradik tu? Pernah masuk, pernah buat tour, pernah pergi, pernah buat lawatan sambil belajar, pernah? Ada. Abang, demi sesungguhnya kamu datang kepada kami bersendirian. Dalam hal ni tuan-tuan tak ada terlibat dengan saya pun tak ada terlibat dengan tuan-tuan. Pandai main, pandailah balik. Betul tak? Tuan-tuan flashback. Dari mula tuan-tuan duk ingat dulu. Ambil. Kita umur-umur boleh ingat. Apa kita ingat? Apa kita tengok? Enjoy. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey kah tu? Okey kah? Okey. Dah macam musafir dah tengok. Ya. Jom kita. Baik. Jom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كريم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله شكر كهدر الله سبحانه وتعالى masih lagi ada masih hidup masih dapat menikmati nikmat-nikmat yang banyak
yang Allah Ta'ala telah kurniakan, telah sediakan untuk kita semua daripada seawal-awal waktu sampai sekarang, penuh dengan nikmat rahmat Allah. Dan kita lah nikmat yang terbesar yang telah diberi Allah Ta'ala, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling sempurna. Moga kita jadi manusia yang senantiasa bersyukur, insya-Allah. Baik, mana dia ketua darjah? Ya, ada. Tak mana tak nampak gambar? Buat keluar gambar. Ada. Dah buat keluar dah ni. Halo. Mana dia? Ni. Halo. Tak nampak. Tak apa. Phone kecil. Hak ni semua yang keras. Tak ada ni. Okey, baik. Boleh dengar Nampak, suara nampak. tak? Dengar. Suara jelas. Baik. Nampak tak saya? Nampak sangatlah tu. Duk kelam kabut. Okey. Jom. Hari ni kita baca kitab apa? Futuhul Ghaib syarah yang keempat. Tolong bacakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Futuhul Ghaib. Pengarang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam syarah yang keempat, muka surat 24. Apabila kamu mati terhadap makhluk, maka yang dikatakan kepada kamu, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Dan Allah akan mematikan kamu dari nafsu badaniah. Silakan Aina. Okay. Bila mati daripada makhluk, maksudnya kita mati daripada bergantung, daripada terikat, daripada terpaut, terpengaruh dengan apa saja. Maka Allah Ta'ala bagi dekat kita kebebasan, bagi dekat kita freedom, supaya kita sentiasa duduk dalam kefitrahan. Maknanya bila kita betul-betul matikan diri daripada sebarang pengharapan terhadap makhluk, Allah Ta'ala akan jadikan kita orang yang dapat berhubung terus dengan dia tanpa sebarang perantaraan, memudahkan urusan-urusan keimanan, urusan-urusan ketakwaan, keyakinan kita terhadap Allah. Jadilah kita orang yang benar-benar suci dan bersih ketika tu. Okey. Apabila kamu telah mati. Nampaklah. Okey. Nampak dah. Okey. Apabila kamu telah mati terhadap nafsu badaniah, maka yang dikatakan kepada kamu, moga-moga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kamu. Maka Allah akan mematikan kamu terhadap kehendak-kehendak dan nafsu. Ya, bila kita matikan diri daripada keinginan nafsu, maksudnya kepada kebendaan, kepada selain daripada Allah tu kita tak berminat sebab kita tidak ada penyaksian kepada yang lain, maka Tuhan akan kawal nafsu kita. Allah Ta'ala akan kontrol, akan jaga nafsu kita terhadap perkara-perkara yang boleh memutuskan kita dengan dia, yang boleh menjauhkan kita dengan dia. Keberhasilannya, kita jadi orang yang betul-betul bersih, yang tidak melihat kepada keinginan nafsu yang melampaui, yang membawa manusia terputus hubungan. Maka benda-benda badaniah untuk kita adalah perkara yang bukan kepentingan utama. Apabila kamu telah mati terhadap kehendak dan nafsu, maka akan dikatakan kepada kamu, moga-moga Allah melimpahi rahmatnya kepada kamu dan Allah akan menghidupkan kamu kepada satu hidup yang baru. Bila kita mati daripada benda, kita mati daripada nafsu, kita mati daripada keinginan diri, maka Allah Ta'ala hidupkan kita dengan hidup yang asal, iaitu tidak berkeperluan kepada suatu yang martabat dia low class. Tidak ada satu keperluan. Sebab kita tahu dah Allah Ta'ala bila dia bagi kita hidup, dia telah sempurnakan keperluan tu mengikut kadar bagi diri kita. Tapi kalau kita ikut nafsu, kita berlebihan. Kalau kita ikut nafsu, kita melampaui batas.
Dan apabila Tuhan bersihkan kita daripada kehendak nafsu, kita jadi orang yang bebas daripada benda-benda yang berbentuk badaniah. Kita tak jadi orang yang heran dengan ketiadaan benda badaniah. Selepas itu, selepas itu kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Kamu akan dikayakan dengan tidak ada apa-apa lagi. Okey, bila kita dah diberi dengan kesempurnaan, iaitu kita dengan Tuhan tidak ada perantaraan, kita dengan Tuhan tidak ada sesuatu yang menghubung, kita dengan Allah Ta'ala ini terus, maka hidup kita hidup yang tidak ada lagi kemusnahan. Maknanya kekallah kita dalam kehidupan itu sendiri buat selama-lamanya dalam kita bebas daripada pengaruh kebendaan. Baik. Kamu akan diberi kurniaan yang tidak akan rosak dan habis. Apa dia kurniaan yang tak rosak dan habis? Iaitu kita jadi orang yang sentiasa dapat melihat Tuhan. Kurnia yang paling besar adalah orang itu dia dapat melihat Tuhan dia. Walaupun dalam sifat, walaupun melihat dalam af'al, walaupun melihat dalam asma Allah, namun kurniaan paling hebat diri dia adalah dia dapat melihat akan Tuhannya. Kamu akan diberi kebahagiaan, tidak ada lagi kesusahan dan kesedihan. Ya, mestilah bahagia ketika tu kalau dah kita dengan Tuhan. Apa lagi yang membahagiakan kita? Kalau bukan kita dengan Allah Ta'ala ni tak ada dah. Paling bahagia sekali dengan Tuhan. Kamu akan diberkati dan tidak akan dimurkai. Ya, barakah hidup ini ialah bila kita buat sesuatu, walaupun kita menemui kegagalan, maka jalan penyelesaiannya Tuhan letak. Bukan bermakna kita hidup macam ni, kita tak lalu susah dah. Kita lalu susah. Tapi jalan keluarnya Tuhan letak untuk menyempurnakan hidup yang dikatakan bebas daripada terpengaruh. Kamu akan diberi ilmu dan tidak jahil. Tidak lagi jahil, kamu akan diberi kesentosaan dan tidak lagi ketakutan. Maka kita duduk dalam pengetahuan. Bila duduk dalam pengetahuan, kejahilan tidak boleh mempengaruhi kita. Maknanya kita berada dalam ilmu setiap saat. Bila duduk dalam ilmu bermakna kita duduk dalam suluhan yang sangat jelas dan terang. Maka kita susah nak jatuh dekat jerat-jerat pemusnah. Sebab kita orang yang diberi pengetahuan. Kita boleh membezakan, kita boleh memilih untuk yang baik atau yang sebaliknya. Kamu akan maju dan tidak lagi mundur. Nasib kamu akan baik dan tidak lagi buruk. Ya, kita jadi orang yang ada penyelesaian hidup dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita tak jadi orang yang bersikap pasif. Kita akan jadi orang yang bersikap proaktif. Kamu akan dipemuliakan dan tidak lagi diperhinakan. Kamu akan dihakimi oleh Allah dan tidak jauh lagi. Ya, bila kita dimuliakan, orang akan tengok kita dengan tengok kemuliaan. Orang tak memperlekeh-lekehkan kita. Paling betulnya, orang tidak pandang kita rendah. Orang sentiasa menghormati kita. Baik. Martabat kamu akan bertambah tinggi dan tidak rendah-rendah lagi. Kamu akan dibersihkan dan tidak lagi merasai kotor. Tidak yang martabat tinggi, bersih dan tak kotor tu apa? Kita tidak mudah terpaut dengan perkara yang nilai dia rendah. Kalau begitu, keduniaan ni nilai dia rendah dan kita tak mudah terpaut. Sebab kita bukan berada pada tahap yang low class. Pendek kata, jadilah kamu seorang yang tinggi dan mempunyai peribadi yang tersendiri. Bolehlah dikatakan kamu menjadi Superman atau manusia luar. Saya tak mau jadi Superman, saya nak jadi Batman dengan Ultraman. Yang pastinya kita ada semangat yang kuat dalam hidup, menghadapi kehidupan. Kita memiliki semangat yang kental. Tak mudah surrender, tak mudah jadi orang yang berputus harapan.
kita sentiasa dalam kekuatan semangat, kekuatan semangat dan keteguhan jiwa yang Allah Ta'ala yang menjadi pemimpinnya. Jadilah kamu warisan rasul-rasul, nabi-nabi dan orang-orang salih. Maka kita akan bawa lah semua apa yang dibawa oleh para rasul, para nabi. Apa tu? Bila kita jadi strong man, powerful, kita akan mengajak manusia kepada Tuhan. Kuasa yang kita miliki boleh mengubah hati orang untuk lihat, untuk kenal, untuk faham dan untuk dapat menyaksi dengan kesempurnaan. Kamu akan jadi titik akhir bagi segala kewalian dan wali-wali yang masih hidup akan datang mengunjungi kamu. Semua orang suka nak main. Pasal kita ni dengan Tuhan, maka kita tak akan mudah terpengaruh dengan siapa mai pun. Pasal kita tak minat pun dekat orang, kita minat kat Tuhan je. Jadi kita jadi orang yang bukan nak berkawan dengan orang-orang macam ni. Kita nak duduk dengan Allah Ta'ala yang jiwa kita selalu terikat dengan Allah Ta'ala. Melalui kamu segala kesulitan dapat diselesaikan dan melalui solat kamu dapat memewahkan tanam-tanaman, menurunkan hujan, menghindarkan malapetaka yang hendak menimpa umat manusia dari segala pangkat dan kedudukan. Orang kata tempat tu tak subur, kita pergi duduk tang tu dan dia subur. Orang kata susah turun hujan, kita pergi duduk tang tu hujan pun turun. Pasal apa? Pasal Tuhan kata dekat alam, sesungguhnya aku perintah kamu supaya datang kepada mereka dengan sukarela atau terpaksa, maka telah dijawab oleh alam. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan sukarela. Bolehlah dikatakan kamu sebagai seorang pegawai polis untuk kota dan rakyat. Ya, kita jaga dengan Tuhan. Kita jaga dengan keperkasaan Tuhan. Bukan dengan diri kita. Dengan apa yang telah Tuhan letak kat kita. Semua sifat-sifat hebat letak kita. Kita boleh memakmurkan negeri. Orang akan datang mengunjungi kamu dari tempat yang dekat dan jauh dengan membawa hadiah-hadiah dan buah tangan dan memberi khidmat mereka kepada kamu. Kita tak mau hak tu. Kita mau pandangan Tuhan. Bila kita nampak pandangan Tuhan, kita tak nampak manusia yang mai. Kita nampak Allah Ta'ala yang mai. Bila Allah Ta'ala yang mai, tak bagi apa pun tak apa. Sebab dia adalah apa-apa. Semua ini dengan izin Allah yang Maha Perkasa dan Kuasa jua. Lidah manusia tidak sunyi lagi menghormati dan memuji kamu. Tidak ada dua orang yang beriman bertelingkah mengenai kamu. Ya, bila dah terang dan nyata Tuhan buka pengenalan, Tuhan tunjuk kepada manusia, maka semua akan mengerumuni. Apa yang Allah Ta'ala tunjuk. Bukan dia khumun kat kita, dia khumun kat Tuhan tu. Tapi dia tutup, dia tak tunjuk. Maka tempat yang terang, kita lah yang mereka nampak. Mai nak ambil berkat, mai itu dan ini. Sebenarnya, Tuhan buka pengenalan, tapi orang tak kenal. Wahai mereka yang baik-baik yang tinggal di tempat-tempat ramai dan mereka yang mengembara. Inilah kurniaan Allah dan Allah mempunyai kuasa yang tidak ada batasan. Ya, Tuhan kata aku nak bagi kat siapa, aku bagi ya. Wahai mereka-mereka yang dipermuliakan, ketahuilah Allah Ta'ala boleh pilih siapa saja untuk dia nak zahirkan akan kebesaran diri dia. Untunglah siapa yang Tuhan pilih. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Ada apa-apa perbincangan persoalan? Ya, silakan. Okey, tapi sebelum tu Ayanda nak buka dululah soalan. Apa tu, syarah ni tadi awal-awal menceritakan tentang mati dan hidup, kan? Maknanya orang yang mati ni adalah orang yang dengan Tuhan dia tak ada langsung lah. Dan orang yang hidup, orang yang sentiasa menyaksikan Tuhan. Mohon rendangkan dah macam mana orang ni. Kalau kita kata mati pada sudut ilmu, orang kata terpisah antara roh dengan jasad. Itu mati pada syariat.
yang dia sebut di sini bukan mati syariat tu. Mati pada hakikat tu. Orang yang mati adalah orang yang hubungan dia dengan Tuhan meleset. Dia tak ada hubungan terus dengan Allah Ta'ala. Bagi dia, Tuhan ni berkeperluan hanya pada waktu-waktu tertentu. Maka orang macam ni jiwa dia mati. Yang kata orang yang hidup ni, jiwa tu hidup. Dia hidup bila dia mengetahui Tuhan, bila dia dapat menyaksi Tuhan, bila dia dapat mendekati Tuhan. Maka tentu jiwa ni jiwa yang hidup. Dan jiwa macam ni akan Allah Ta'ala bagi dekat dia cahaya terang. Dan bila dah jiwa tu hidup, dia mana ada kematian. Mati ni pada orang yang terputus dengan Allah, itu mati. Hidup ni pada orang yang berhubung dengan Allah, itu hidup. Tuhan kata, adakah kamu menyangka mereka itu mati? Sesungguhnya mereka tidak mati. Tuhan abang tak mati tu mana? Jiwa orang beriman ni. Mereka ni bukan mati. Mati ni pada fizikal. Fizikal tu sifat dia macam tu. Tetapi bila dia jiwa dia dengan Allah Ta'ala, mestilah jiwa yang selalu hidup. Dan jiwa yang sangat-sangat kuat, kental dan hebat. Baik. Terima kasih Hendak. Ya, silakan. Sama-sama. Seronok juga sekali-sekala sembang larita ni. Ya, silakan. Ya, Abang Mahmud, silakan. Tuan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mahmud. Minta maaf lah, saya mulakan dululah. Boleh. Tapi ni bukan soalan lah Ustaz. Ya. Kalau syarahan keempat ni, ya. Kita, grup kita ni baru belajar lebih kurang dalam 2 bulan, 3 bulan lah. Ya. Rasa-rasa Ustaz lah, ikut pengalaman Ustaz lah. Ya. Agak-agaknya tahun bila rasa-rasa boleh mencapai tahap macam ni lah, syarahan keempat ni. Minta Ustaz komen sikit. Dia kena tunggu gempa bumi 3-4 kali kot. Gempa bumi besar 3-4 kali. InsyaAllah. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala bukan seperti yang kita sangka. Dia nak buka hati siapa-siapa, dia boleh buka je single saatnya. Tapi pada faham akal kita, lambat lagi nak boleh. Siapa kata lambat? Tak lambat pun. Asalkan ada kesungguhan, mengetahui dan faham sampai. Ghazali, dia duduk dengan saya. Dia duduk dengan saya tahun 2017. Masa tu dia pun tintong-tintong ni. Tapi bila Tuhan nak bagi, dia pun mudah je faham. Masa tu kebanyakan yang saya tengok semua tintong ni, tak tahu apa. Tapi Tuhan kata hak dia kot nak bagi siapa dapat, siapa tak dapat ni. Jadi siapa yang Allah Ta'ala pilih mesti dapatnya, tak makan masa lama pun. Okey, Abang Mahmud. Okey, baik. Ya, next, silakan. Ya, silakan Abang Mahmud, silakan. Saya nak sambung daripada mula tadilah. Boleh. Daripada Ustaz Ghazali bercakap tadilah. Saya tak komen. Awal tadi. Okey. Awal tadi saya tak komen pun. Okey. Ya. Apa yang dia cakap tu. Apa yang saya boleh gambarkan sebenarnya, kita ni senang lupa. Ya, sifat kita. Hari ni kita ingat, besok dah lupa dah. Senang sangat lupa. Banyak persoalan-persoalan yang ditanya tu kita dah lupa. Tu masalah. Padahal ada tu, tapi lupa. Ni masalah dia yang sebenarnya, yang saya boleh nampak lah. Manusia ni mudah sangat terlupa.
Dan sebenarnya Mahmud, kalau dia tahu kata dia mudah terlupa, dia balik dekat Tuhan dia, itu satu kemenangan besar. Dia memang terlupa, tapi dia tak tahu kata dia lupa, tapi dia balik kat Tuhan dia juga. Sebab dia tahu cara yang paling baik untuk dia jadi elok, dia kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan lupa dia tu dia mengaku, dengan lupa tu dia bertaubat. Hebat ni orang lupa ni. Tapi bila dia tak tahu, susah. Tapi kalau dia tahu, lupa itulah jalan paling mudah untuk dia balik kat Tuhan. Okey. Kita nak balik dengan hebat, kita tak boleh pergi. Baiklah kita balik dengan rendah. Maka lupa itu termasuk kerendahan. Dan kita sedar bahawa lupa itu adalah kesempurnaan diri untuk kita pergi kepada Tuhan. Maka lupa itulah hebat. Tapi yang tahulah, yang tak tahu lupa tetap rosak juga. Ni saya duk buka buku ni. Cerita dia sama agak nak tanya tapi Abang Mahmud dah tanya. Kata asal kepada insan tu adalah lupa. Ya. Dan Anas itu adalah lupa. Lupa. Dan dia terang kat sini yang maksud dia juga adalah intim, untuk disayangi, untuk dikasihi, untuk didekati. Maka yang tadilah maknanya kalau dia tahu bahawa dia lupa. Okey Mahmud. Sempurnakan lupa tu. Sempurnakan sifat lupa tu. Maka tentu dia jadi yang terbaik. Nak menyempurnakan lupa tu macam mana? Mengaku bersalah. Mengaku silap. Mengaku tak ambil berat. Mengaku memandang remeh. Mengaku yang tu. Maka lupa itulah jalan yang paling mudah untuk seseorang kembali kepada Tuhan dia. Ya, silakan. Kalau saya nak kaitkan lah lupa ni tadi ni. Ya. Lupa ni tadi ada kaitan dengan tak tahu malu tadi. Memang panjang lebar tak tahu malu ni tadi ni. Cuba manusia dengan tak ada lupa. Selalu ingat. Tahu apa yang main dekat dia paling besar? Sombong main kat dia. Tu kalau manusia tak lupa dan duduk steady, ramai orang-orang hebat. Mereka telah memakai pakaian Tuhan, iaitu sombong. Dia rasa dia orang hebat, dia tak payah lupa, dia tak tahu kata merasa hebat itu adalah satu kesalahan yang cukup besar. Tetapi orang lupa dia cepat sedar diri. Dia cepat rasa diri dia rendah. Maka merasa rendah diri telah ketika itu Tuhan memuliakan orang tu. Waktu dia merasa rendah betul. Kerana lupa, kerana tak malu. Dia jadi tak senang untuk diri dia. Maka ketika itu sebenarnya Allah Ta'ala telah memuliakan dia dengan semulia-mulia keadaan. Kita mana mahu kalau ikut nafsu tak mahu macam tu. Kita nak jadi orang yang selalu hebat, selalu terbaik lah dalam semua. Hal ketika tu sombong pun sampai. Sebab kerja tu Iblis buat dah awal-awal tu. Iblis buat kerja tu lagi awal daripada kita semua. Baiklah kita duduk dalam keadaan selalu lupa. Dan lupa tu kita berasa rendah betul. Kita berasa hina betul. Oh, selamat ni. Sebab kalau kita betul-betul lupa, dia tak ingat terus. Ni kita tak lupa. Sekejap. Baik. Dengan polisi kantora datang, tanya sudah. Cik buat apa lah ni? Betul tak tadi siapa soalan Hans tanya kan? Tanya kat saya apa tips saya. Tu lupa. Saya selalu lupa. Bali tu Dino angkat tangan Bali. Dino angkat tangan. Mana Dino? Belum angkat tangan. Belum lagi. Kita boleh ingat ya, sombong lah. Apa lagi? Ya, sambung Ayanda. Ya. Ada lagi. Entah mana tadi, lupa dah. Bali, Dino tenggelam.
Dino tenggelam. Ya, silakan Dino. Naik kapal Islam hak tak ada boyan, tenggelam. Silakan yang lain. Seminggu ni tak jumpa ni, takkan tak ada apa nak tanya. Oh, banyak soalan tu. Masalahnya manusia ni dia suka memuji lah Ustaz. Tuhan dah katakan segala puji hanya bagi Allah. Kenapa manusia tak faham? Tuhan abang lah ayat kita baca setiap hari, sehari 17 kali tu. Segala puji hanya bagi Allah. Kenapa manusia tak mau faham yang tu? Tu yang selalu manusia lupa bila kena puji tu Ustaz. Ya, sebab tu dia larang kita puji, melainkan sandang. Manusia puji tak sandang. Lupa lah bila tak sandang. Cuba puji dengan sandang lu. No? Puji dia tapi sandang lu. Alhamdulillah. Sandang ni kalau puji pun tak apalah. Ini kita terus puji, masalah sampai. Makanan manusia tu Ustaz. Kalau dapat-dapat kan kaum wanita dapat, kalau puji Ustaz. Ya, memang begitu. Betul letak. Kita kena jadi orang yang betul-betul faham dengan pujian ni. Siapa pula Malam Muram? Siapa ni? Siapa nama? Ya, silakan Malam Muram. Siapa nama ni? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Ghazali dan semua. Baik. Saya pelajar baru. Ya, siapa nama? Ya. Kenangan. Saya perkenalkan diri yang bodoh ni bernama Khairul daripada Johor. Ya, Khairul. Silakan. Boleh tanya Ustaz, Abang Ghazali? Boleh. Saya tanya Ustaz. Tadi Ustaz ada sebut tentang mati syariat tu berpisah nyawa dan jasad. Ya. Dan yang mana mati hakikat tu jiwa yang mati dan jiwa yang hidup tu kan. Ya. Dan masa awal tadi Abang Ghazali ada sebut tentang ayat bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Okey. Jadi persoalan saya, kita ni akan mengalami juga mati syariat tu kan Ustaz? Ya, pasti. Jadi adakah keadaan ketika itu nak kaitkan dengan ayat yang manusia ni pada satu masa tu dia belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Persoalan saya tu ketika awal tu jasad tak ada, maksudnya belum ada kenyataan. Jadi adakah mati syariat tu bagaimana dengan jasad tu Ustaz? Jasad ada berapa elemen? Saya tak tahu Ustaz. Jasad ada 4 elemen. Api, air, tanah dengan angin. Bila mati jasad, yang api balik dekat api, yang tanah balik dekat tanah, yang angin balik dekat angin. Apa akan jadi kat jasad? Dia balik ke tempat dia lah. Yang tanah balik kat tanah. Sebab dia mai dari tanah. Jadi hak mana yang balik kat Tuhan ni? Semua balik kat Tuhan. Tetapi hak nu balik dalam bentuk ilmu. Hak ni balik dalam bentuk hakikat. Apa dia? Kehambaan tu. Yang mengetahui tu balik pada Tuhan dia. Hak tubuh tu mati, dia kena balik ke tempat asal dia. Yang tanah, isi jadi tanah. Yang api, darah jadi api. Yang ayak, darah jadi ayak. Yang angin, pernafasan jadi angin, dia balik lah kat tempat-tempat dia, di mana dia dimulakan. Dia tak ada nilai. Sebab yang bernilai pada dia adalah kehambaan. Yang mengetahui tu. Mengetahui tu ada, baru dia bernilai. Kalau mengetahui tak ada, kita mati dengan lembu mati sama je. Lembu pun mati juga, balik yang sama juga. Tapi lembu tak ada kembali kepada mengetahui tu. Kita mengetahui. Walaupun kita ada badan macam lembu, tapi kita mengetahui. Maka yang mengetahui tu balik kat Tuhan. Baik Ustaz, baik Ustaz. Faham. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Apa nama tau? Nama apa tau?
Khairul. Khairul. Ya, Khairul. Baik, Khairul. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, Haslina. Ya, Sama-sama insya-Allah. Ya, Haslina. Ya, Kak. Silakan. Tak dengar suara. Tukar phone. Mikrofon problemo. Tak dengar apa. Dengar duk cakap ya. Kena guna bahasa isyarat. Buat lain. Tak pun type kan saya bacakan insya-Allah. Kak. Okey, baik nah. Okey, next. Silakan. Okey, tadi Aina ada, yalah, kita ni open juga pada yang live ni. Persoalan tentang sesat lah. Dan sini ada satu ayat. Fusilat ayat 52. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah wahai Muhammad, sudahkah nampak baiknya keadaan kamu jika Al-Quran ini datang dari Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang tetap berada dalam pembalahan dan pertentangan yang menyimpang jauh dari kebenaran? Silakan anda. Kalau dah tahu benda tu mai dari Tuhan, masih menolak, tak sesat lagi kah? Benda tu bukan mai dari manusia, dia mai dari Tuhan. Tiba-tiba menolak. Bukankah menyimpang tu nama dia? Dia mai straight dari Tuhan. Kalau dah kata Tuhan, apa yang tak kena dengan Tuhan ni untuk kita tak boleh terima? Apa yang cacat bagi Tuhan untuk kita tak boleh terima apa yang dia sebut? Cerita apa yang cacat tentang Allah Ta'ala sampai kita tak boleh terima ayat. Dia kata dia maha benar. Dia yang sangat benar. Al-Haq, yang cukup benar. Tiba-tiba ada orang tak boleh terima. Bukankah dia berada dalam suatu kesesatan yang cukup nyata? Surah abang baca kita boleh percaya. Tengok internet kita boleh percaya. Mai ikut apa saja pun kita boleh percaya. Tiba-tiba Tuhan kata kita masih lagi ada was-was, bertanya-tanya, tak mau percaya. Apa sebenarnya diri kita ni? Dengan Tuhan ni, apa yang kita faham tentang Tuhan ni? Sampai mai dari Tuhan pun kita tolak ni, apa sebenarnya kita faham tentang Tuhan? Yang bernama Allah ni kita faham macam mana? Kalau dari manusia nak menolak, fine lah. Manusia bukan sama pun. Tapi kalau dari Tuhan menolak, macam ada yang tak kena ni. Okey, Ana, saya bacakan soalan Kak Aslina tadi. Ustaz, tolong rendangkan tentang matikan kepada nafsu, hidup mengikut keperluan. Silakan anda. Yang kata nafsu senang ni... Senang je. Cuba kita selalu ingat mati. Nafsu ada tak? Cuba orang ingat mati tu. Macam mana dia boleh ingat hidup, dia ingat mati itu sungguh-sungguh. Ada tak nafsu untuk dia? Tak percaya. Kata orang ingat mati ni tak ada nafsu, tetapi tanya orang nak kena gantung esok pagi. Dia ada nafsu? Tanya dia. Tak ada. Tak mau dah. Masalahnya kita tak rasa macam tu. Kita rasa duk ada lagi. Orang yang nak mati betul macam orang nak kena gantung, dia tahu dah subuh esok dia mati. Kita rasa tak begitu? Kalau kita tak rasa, macam mana nak mati syariat? Nabi abang, orang yang paling cerdik dalam dunia ni adalah orang yang selalu mengingati kematian. Ya. Dan beramal untuk hari kemudian. Nak menghadapi hari selepas mati. Ini orang betul-betul mati syariat. Dia tak ada cita-cita, dia tak ada angan-angan. Maksudnya, dia tahu dah lepas ni semua ditinggalkan. Dan Tuhan pun kata, kami dapati, kami tengok hang mai kat kami seorang-seorang. Sebagaimana kami tengok hang mula-mula, kami buat lu. Maka orang yang selalu ingat mati, dia tahu dah balik apa pun ada pun.
Ya, next. Ya, Khairul, silakan. Ustaz, jumpa lagi Ustaz. Ya, silakan. Ya. Maaf Ustaz, masih berkaitan dengan soalan yang tadi tu. Okey. Maknanya bila mana kita mati tu kembali kepada tak ada kenyataan Ustaz. Kenyataan apa? Maksudnya jalan nyata ni pasal ada tubuh, nyata sifat ni pasal pada tubuh. Ya. Mati pada yang sebenar apa dia? Mati pada yang sebenar tu apa dia? Yang berhubung kait dengan roh dan tubuh bila mati ni adalah bukan kematian, berpindah alam. Kita ni sekali Tuhan buat tak mati dah. Diri yang tahu ni sekali Tuhan cipta dia tak mati dah. Khalidina fiha abada. Kekal dia di dalamnya buat selama-lamanya. Dia tak mati dah. Yang duk kata mati-mati itu umum bercakap pada mendekati faham bagi akal, bagi ilmu. Sedangkan bukan mati, berpindah tempat. Kita duduk di alam syahadah, alam penyaksian. Kita berpindah tempat kepada alam barzah, alam perantaraan. Lepas tu berpindah pula ke alam akhirat. Kita pindah. Dan berpindah alam tu adakah masih berkaitan dengan tubuh yang kasar Ustaz? Ya, masa Khairul duduk dalam perut mak, sedap tak? Tak Ustaz. Masa tu tubuh ada tak? Dalam perut. Tubuh ada tak dalam perut mak masa tu? 9 bulan ada Ustaz. Lah, saya tanya, ada ke tak ada tubuh dalam perut mak? Tak kira berapa bulan, ada ke tak ada? Ada. Kalau ada, masa tu saya pun tak ingat, wahai ada. Beritahu, nak dengar, beritahu. Saya tak tahu Ustaz. Pasal tu sekali dia bagi jadi, tak kira tubuh atau roh, sekali dia bagi jadi, dia tetap kekal. Cuma berpindah alam. Dia pindah balik sebelum dia kekalkan kejadian tu. Di akhirat esok kekal, tak ada rosak dah. Di sini kekal maksud Ustaz adakah rupa ni? Kalau tak rupa nak kekal apa? Beritahu. Kalau tak kekal rupa nak kekal apa? Tak tahu Ustaz. Mestilah kekal rupa. Cuma kalau masa hidup di sini dulu perangai macam khinzir, mati besok rupa manusia tak ada. Rupa khinzir yang ada dengan dia. Kalau di sini hidup dia kerja tipu orang, lidah bercabang, cakap lagu lain, belakang macam lain, maka mati besok keluar mai tubuh badan orang, kepala adalah kepala ular. Ikut nafsu dia condong ke mana? Ustaz faham Ustaz. Ya, baik. Baik. Ya, silakan next. Ya, silakan. Mahmud, silakan. Ustaz, terang sikit. Matahari terbit di barat ni. Di barat lah. Kan di timur. Di barat ni. Apa maksud dia Ustaz? Apa maksud dia? Bersalahan dengan tabi'i biasa. Maka alam tak boleh wujud lagi dah. Sebab bersalahan dengan tabi'i alam yang biasa. Matahari terbit sebelah barat tu apa tabi'inya? Bumi berpusing patah balik.
Bukan matahari terbit. Bumi pusing patah balik. Dia lawan masa. Dia daripada 1 pi ke 10. Bila dia terbit matahari belah barat, maka daripada 10 turun pi ke 1. Maka tak boleh hidup dah alam. Alam jadi kucar kacir. Jadi bila Tuhan nak bagi hancur, dia kena kucar kacirkan alam tu. Dia tak duduk pada tabi'i. Orang kata matahari terbit sebelah barat. Bukan. Bumi berpusing patah balik. Kalau dah bumi berpusing patah balik, bukankah di luar kebiasaan? Luar keadaan tabi'i biasa? Bila luar bermakna alam dah tak sempurna. Alam tak sempurna, kita mana boleh hidup dah. Kita masih boleh hidup bila alam tu Tuhan kekalkan kesempurnaan dia. Okey, ada lagi, silakan. Okey, Aina, mereka tak nak tanya, saya nak tanya untuk perfahaman semua. Yang dikatakan fitrah dengan tauhid ni, apa hubung kait dia dan macam mana tu, Aina? Silakan. Tauhid ini adalah kesempurnaan Allah. Fitrah itu adalah kesempurnaan kita. Tauhid ni apa dia? Keesaan. Tuhan buat kerja tanpa ada sebarang campur tangan. Ini tauhid. Fitrah, diri kita yang ada tanpa ada campur tangan. Karena fitrah, kebersihan, kesucian diri itu. Itu beza fitrah dengan tauhid. Tauhid ni keesaan Tuhan. Buat kerja, tak siapa-siapa campur adalah hal dia buat kerja. Fitrah ada kesucian diri kita yang mai bukan ada campur dengan apa-apa pun. Itu beza fitrah dengan tauhid. Lagi, silakan. Kefitrahan diri kita berada dalam ketauhidan Tuhan. Ya. Fitrah diri kita ini berada dalam ketauhidan Allah. Keesaan dia buat kerja itu menjadikan kita ni suci bersih. Tak ada campur tangan siapa-siapa pun. Cuba tanya, pasal apa tak ada campur tangan siapa-siapa pun? Pasal dia kata, la ilaha illa ana. Tidak ada yang lain melainkan aku. Dia habaq lah. Supaya kalau kita tengok diri kita cantik, tak terlibat cantik dengan diri kita pun. Cantik tu straight mai dari Tuhan. Kalau kita tengok diri kita hebat, tak terlibat dengan diri kita pun. Dia straight mai dari Tuhan tu. Itu tauhid. Okey, saya bacakan satu ayat. Ar-Rum ayat 30 tentang yang kata fitrah dengan tauhid ni lah. Maka auzubillahi minasyaitanir. Maka hadapkanlah dirimu wahai Muhammad ke agama Allah, iaitu agama Allah yang menciptakan manusia untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadapkan kepada agama Tuhan, apa jalan hidup yang Tuhan letak. Mana ada siapa-siapa boleh ubah jalan hidup tu. Siapa nak buat pun tak boleh ubah pada apa yang Tuhan kehendaki. Apa dia tu? Manusia hidup mesti bertuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Tu dia kata untuk kamu. Dia kata apa tadi? Untuk kamu. Untuk kamu menerimanya. Tak ada siapa pun yang tidak. Untuk kita nak menerima Tuhan, tidak ada siapa pun yang mengata, yang letak kata
Ada dari yang lain. Mai dari yang lain. Tak ada. Semua datang daripada Allah. Mutlak. Sebab semua orang Tuhan akan bawa dia balik kepada Tuhan. Semua orang. Cuma cara nak balik macam mana? Nak balik cara Nabi Isa, nak balik cara Nabi Yusuf, nak balik cara Nabi Ayub. Itu je cara dia. Tapi kalau tidak akan balik cara yang lain selain daripada nabi-nabi ni. Maka paling eloklah balik cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abang Mamat, lepas tu Hafiz. Silakan. Ustaz, nak kasih panas sikit lah. Ya. Kalau Pak Arab dekat Mekah tu, dia selalu sebut haji, hajjah. Tapi orang kita duk pakai sampai mati dekat tempat kita ni. Ustaz, boleh komen tak? Kalau ikut kamus Dewan tu, bunyi dia lain macam lah. Ustaz. Kita kata haji ni apa dia? Orang sebut haji hajah, apa yang orang faham? Dan kita ambil sebut tu atas sempena ke atau kita sebut atas kita faham? Kita faham haji ni orang dari Mekah buat haji. Buat kerja-kerja haji. Itu yang faham haji. Sedangkan haji tu apa dia? Yang kata haj tu apa dia? Hak ni mana ada orang faham? Yang dia tahu haji je. Apa dia haj? Ziarah. Haj itu adalah yang sampai. Daripada Tuhan, dia sampai kepada Tuhan. Dengan kesempurnaan hamba dia. Dengan kesempurnaan manusia yang berada dengan kehambaan dia. Maka dia pergi buat kerja-kerja yang menunjukkan dia sampai kepada Tuhan. Adakah pergi buat kerja haji ni semua sampai macam tu? Bila tak sampai, lepas tu perasan kata sampai, tu kalut sangat dengan haj tu. Wahai kerja buat tak sampai pun. Tu yang sebut haj tu kira cukup hebat lah. Bila sebut haj ni kira cukup hebat lah. Hutang kawan pun tak bayar haj apa. Orang yang jadi haj ni, dia tak mau langsung menyusahkan siapa-siapa dalam hidup dia. Sebab dia jadikan Tuhan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu, kita semua ni, melainkan bagi rahmat pada sekalian alam. Baru haj. Ini balik main duk belagak je haj, lepas tu tak nampak pun hebat kedudukan seorang yang bernama haj atau hajjah tu. Tak ada pun. Haj apa? Lu tidak kebunyi nak buat apa? Okey. Kalau setakat pergi ziarah Tanah Suci, kita kata kita dah jadi orang haji. Unta ada di sana, hidup sana, mati pun sana. Tak panggil haj pun kat dia. Apa barang? Kurma. Ya, Mama Hafiz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Hafiz. Ustaz, tadi nak sambung dengan yang tadi Abang Ali baca Ar-Rum dengan yang awal tadi yang sesat tu. Dari sini ayat surah Al-An'am ayat 39. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah tuli dan bisu serta berada dalam kegelapan. Sesiapa yang Allah kehendaki kesesatannya akan disesatkannya. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah akan dijadikannya berada di atas jalan yang lurus. Minta Ustaz tolong rendang-rendang lagi ayat ni. Sekali lagi. Dan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah tuli dan bisu serta berada dalam kegelapan. Sesiapa yang Allah kehendaki kesesatannya akan disesatkannya. Dan sesiapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah akan dijadikannya berada di atas jalan yang lurus.
Saya takut bila baca aku tu. Pasal orang bukan boleh ubah. Walaupun kita anak Tok Imam, bila Tuhan berkendak kita sesat-sesat. Walaupun kita anak Tok Qadhi, bila Tuhan nak pergi sesat-sesat. Walaupun kita sendiri Tok Qadhi, kalau Tuhan nak pergi sesat-sesat. Habaq, dia pekak. Tunjuk, dia buta. Apa dia tu? Dia tidak dapat memahami apa yang dia dengar tentang kebenaran. Orang berceritakan tentang kematian itu suatu kebenaran. Tunjuk tanda manusia akan kembali kepada Allah. Dia tak faham. Orang tunjuk dekat dia alam, tengok menunjukkan tanda akan kebesaran Tuhan. Dia tak faham. Maka dia sesatkan siapa yang dia nak sesatkan dan dia bagi petunjuk siapa dia nak bagi petunjuk. Persoalannya, siapa boleh bagi sesat bila Tuhan nak bagi petunjuk? Dan siapa boleh bagi petunjuk kepada mereka yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia? Okey. Okey, sama. Kalau yang Allah Ta'ala nak bagi petunjuk, cakap sikit je, faham banyak. Kalau Allah Ta'ala nak bagi sesat, tunjuk dengan bukti, tak faham-faham. Dan saya cukup risau benda ni. Sebab dia boleh buat apa saja. Dan dia tak nak bertanya siapa-siapa pun. Okey, Al-Ankabut ayat 45, keratan dia lah. Okey. Bunyi dia macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal zikrullahi akbar. Dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar. Macam mana tu Anda? Bagi faham sikit. Siapa ingat kat Tuhan, dia ada kekuatan semangat. Siapa ingat kat Tuhan, dia hilang putus harapan. Siapa yang ingat kat Tuhan, dia tak cinta benda-benda lain. Siapa yang ingat kat Tuhan, dia tak jadikan benda-benda lain itu sebagai pemangkin hidup. Maka, bukankah satu kebesaran bagi diri dia? Next. Okey, Nur Fahana bertanya ni. Panjang juga. Saya bacakan Ustaz, kita buat ibadah untuk balik kepada Allah, bukan sebab pahala. Bila kita bagi tahu kepada orang lain, mereka kata dalam Quran dan hadis Nabi ada sebut, kalau buat ini dapat pahala dan ganjaran sekian-sekian. Mereka tanya, kalau tak nak pahala, kenapa Allah sebut buat itu dapat pahala? Minta tolong Ustaz ulas. Terima kasih Ustaz. Kalau tak abang dapat pahala, manusia akan buat kejahatan sebab kejahatan menyeronokkan dia. Bila abang pahala, sesuatu yang menyeronokkan jiwa dia, yang boleh bawa dia kebaikan. Tetapi bila cakap pasal pahala, besok bila Tuhan nak timbang, dia nak tengok keikhlasan ke dan nak tengok banyak pahala? Banyak pahala. Macam mana kita nak tunjuk kat Tuhan ikhlas kita bila pahala yang kita cari? Kita suka dekat Tuhan sebab pahala ke kita suka kat Tuhan sebab Tuhan tu? Tapi kalau tak abang pahala, muka-muka macam kita ni rajin ke buat ibadat? Balok. Sebab tu Tuhan abang pahala. Tapi kita macam budak-budak kecil, nak kena sogok sesuatu baru kita nak buat. Kita nak pergi kat Tuhan ni dengan sebab ke? Sedangkan Tuhan mai kat kita tanpa sebab. Kita tak muka tak malu ke? Kita ni hamba jenis apa ni? Tunjuk dulu ganjaran baru kita nak pergi kat Tuhan. Tuhan kata aku mai kat hang tanpa sebarang apa-apa, siapa hang nak mai kat aku dengan sebab? Yang dia bagi tahu tentang pahala pada orang-orang yang malas, pada orang-orang yang melihat benda. Sekurang-kurangnya dia jadi seronok nak buat ibadat. Walaupun besok ibadat dia tetap akan dituntut tentang keikhlasan. Simple sangat kan Tuhan tengok orang. Dan simple juga orang tengok Tuhan. Kita kata kita kasih kepada Tuhan. Kenapa kita suka jadi munafik? Cakap kita lain, faham kita lain, pegang kita lain, amal kita lain. Pasal apa kita terang-terang jadi munafik?
Kalau kita betul-betul cinta kat Tuhan, ibadat itu pengorbanan. Sebab orang yang bercinta ni dia akan berkorban untuk kekasih dia. Kenapa kita buat dengan kita minta tuntut upah? Sedangkan perbuatan kita itu menandakan pengorbanan. Kita berkorban kerana cinta kita kepada Tuhan tu. Pasal apa nak diletak dengan pahala, ganjaran dan sebagainya? Di mana muka kita sebagai hamba yang kenal kata kasih sangat tu? Next. Lagi. Silakan. Senang aja. Kita tolong mak kita buat kerja kerana dia mak kita ke kita tolong mak kita buat kerja kerana dia bagi upah kat kita? Sebab kita kenal dia mak kita. Habis tu kalau dengan Tuhan, pasal apa kita nak dah upah? Dia Tuhan kot. Dia yang mencipta kita kot. Kenapa perlu ada ganjaran, perlu ada kita minta upah dan sebagainya? Bukankah dia tu Tuhan kita, menyintai kita tanpa sebab? Pasal apa kita dengan bersebab baru nak pergi kat dia? Nampak sangat kita muka tak malu bercakap tentang pahala. Kalau dengan orang, dengan Tuhan pun kita tak malu, dengan orang lagilah teruk perangai kita. Apa punya manusia jenis ni hidup atas dunia ni? Next. Okey, ni pergi jauh sikit lah. Apa tu? Hati ni tempat sulahan Tuhan. Tapi malangnya hati ni karat. Dia banyak sangat kotoran. Jadi nak cuci dia tu, nak polish dia tu lagu mana yang nak silakan. Senang tadi. Cuba jadi orang nak kena gantung esok pagi, nak kena mati. Cucilah hati tu. Ni masalahnya duk pasal umur panjang. Dan minta doa nak umur panjang. Bila nak bersih? Tak payah cuci apa pun. Ingat kata hari ni semayang aku yang terakhir. Mesti bersih hati. Duk ingat esok ada lagi. Tak kisahlah buat lebih kurang pun ada lagi. Cuba ingat kata ni makan yang terakhir. Ini kelas kita yang terakhir. Esok kita nak kena mati dah. Ada lagi kau kotak nanti? Ya Mahmud. Sambung sikit Ustaz. Ya. Makna cakap Ustaz tu tadi tu. Maknanya beruntunglah orang-orang yang mengetahui akan kematiannya, macam seolah macam dia sakit. Ya. 3 ke 4 bulan. Betul. Betul. Orang macam tu sangat beruntung. Dr. Mahabab minta maaf atas apa yang saya belajar, apa yang saya faham. Awak tak ada harapan lebih pada seminggu. Seronok ke orang tu? Ada cita-cita yang lain ke? Kotok ke hati dia? Mesti dia duk bertobat. Minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Dia mesti nak bertobat ya? Ya, silakan. Ya Mahmud. Silakan. Saya nak kaitkan dengan orang yang dia pegang senjata, aku nak mati. Aku nak berperang dan nak mati. Hak tu hak cinta. Hak tu hak dia tak tengok benda lain. Dia tengok Allah Ta'ala je kot. Dia tak tengok benda lain. Biasanya orang yang berjuang di jalan Allah, dia melihat macam tu. Bagi dia bukan ada keseronokan dalam hidup. Melainkan mati itu bermulanya seronok. Kalau kerana Tuhan dia. Jadi dia tak takut, dia tak heran. Pasal apa? Pasal di dunia ni tak seronok pun nak buat apa. Tapi kalau dengan Tuhan dia seronok. Jadi ada sebab. Ada sebab untuk dia boleh seronok dengan Tuhan, iaitu kematian. Maka ada sebab pada kematian dia berperang. Sebab tu dia pergi. Orang macam ni tak ada indah bagi dia dunia nak buat apa. Dan Tuhan pun habaq kita wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain melainkan yang kosong dan menipu pada mereka yang terpedaya. Tuhan dah habaq dah. Jadi orang-orang macam tu dia dengar yang tu dia jadi lagi seronok nak mati.
Ya, silakan. Ya, silakan. Rugilah orang-orang macam kita ni Ustaz yang tak tahu bila nak mati. Dia sebenarnya tahu tapi dia buat tak tahu sebab dunia bagi dia jadi seronok. Dia tahu satu hari dia kena mati tapi dunia bagi dia seronok. Dia bukan tak tahu. Dia duk tengok kematian berlaku setiap hari, dia tahu. Tapi tak seronok. Dia nak yang seronok. So dia ingat kat dunia tu lebih seronok. Sedangkan dia seronok ke tak seronok, mati tetap sampai. Sebab Nabi kata mati itu adalah pemutus kelazatan dunia. Siapa yang seronok? Kecuali orang yang cinta pada Allah. Kecuali orang yang kenal Allah. Kecuali orang yang faham sungguh dengan Allah Ta'ala ni. Maka dia seronok dengan kematian tu. Okey. Aina, ni ada dua terms lah. Dua terma, satu lapang dan bangun. Dia daripada surah Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan untuk kamu. Dan apabila diminta bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Silakan anda, apa yang dikatakan lapang dan bangun dalam ayat ni, silakan. Kita ada hak diri kita tapi kerana Tuhan kita bagi hak kita ke orang. Kita ada hak pada satu perkara dalam hidup kita. Kuasa contohnya, duit ringgit contohnya, harta contohnya. Tapi kita lapangkan hak kita untuk orang lain. Maka Tuhan akan tinggikan derajat kita. Pasal apa jadi macam tu? Bila orang ni dia melihat akan Tuhannya, bukan benda yang dia ada. Next. Bangun tadi, bangun. Hal bangun. Sama. Kita boleh ada benda tu. Siapa tak boleh usik. Tetapi kerana kita melihat Tuhan, kita bagi orang ambil tempat tu. Kita bagi orang guna benda tu. Walaupun kita punya hak atas perkara tu. Kita ada kuasa untuk duduk pada satu-satu position tu lama. Tetapi kita sanggup bagi kat orang lain. Kalau ianya kerana Allah. Maka kita bangun daripada tempat yang kita duduk. Sanggup. Kerana Tuhan kita bagi orang lain ambil. Thank you. Mana hal lain? Silakan. Ya, Khairul, silakan. Mikrofon, Khairul. Tuhan. Minta maaf. Baik. Saya nak bertanya tentang satu ayat ni dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 51. Dia kata sini, tidaklah patut bagi seorang manusia bahawa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan. Persoalan saya, dari belakang tabir tu keadaan ataupun maksudnya bagaimana tu Ustaz? Hang tidur malam Tuhan nak cerita, nak kenal diri dia bagi hang mimpi. Itu belakang tabir. Next. Han. Ya, Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ni bukan soalan pun dia. Saya cuma nak confirmkan sajalah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Ya. Jadi yang ni berkisar tentang ujian lah, ujian pada diri kan. Maknanya ujian ni apa yang saya faham, dia sebenarnya bukan Allah Taala nak tengok kita. Sama ada betul tak betul lah saya punya ni kan. Sebenarnya itu adalah untuk diri kita menilai diri kita sendiri, kita berada di tahap mana. Betul ke macam tu Ustaz? Betul. Betul ya? Ya, betul.
Boleh Ustaz rendangkan lagi sikit. Kalau boleh. Kat Tuhan ni kalau nak uji, kalau nak uji, kalau dia tak tahu ke? Dia tahu, dia tahu. Dia tak uji pun dia akan tahu. Kalau dia tahu nak uji buat apa? Benda dia tahu. Betul. Tapi kalau dia buat juga untuk siapa? Untuk dia ke untuk kita? Untuk kita. Untuk kita tahu setakat mana kuat dan lemahnya iman kita. Ya. Kalau dia tak letak ujian, kita tak tahu level kita duduk tahu mana. Jadi setiap ujian dia letak untuk kita mengetahui hang level mana. Kalau hang beriman, level mana iman hang? Ya. Macam tu lah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik Hans, baik. Ya, Nur Fahana binti Nur Bahari. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma nak share lah masa mula-mula saya masuk kelas ni. Saya selalu akan pelik tau. Kenapa Ustaz ni bila orang tanya macam Ustaz macam naik angin semua kan. Saya pun tak biarlah. Sampai ada satu masa tu, semalam lah saya ni cikgu. Ada student semua. Ya. Lepas tu ada student saya ni seorang ni. Dia baru peringkat 1. Tapi dia tanya soalan saya peringkat 3. Saya mula macam, kau ni asal tak habis-habis lagi yang ni, kau nak tanya yang ni kan. Terus saya teringat dalam keadaan yang Ustaz. Oh, patutlah Ustaz marah. Macam tu lah. Alhamdulillah. Okay lah. Baru saya faham lah kenapa Ustaz Ngabali selalu marah. Bagus jadi cik. Faham rupanya. Okay, itu saja. Terima kasih Ustaz. Balik. Baik. Okey, ada satu yang ni mungkin kita pernah bincang lah. Apa tu, orang yang lalai ni bila dia bangun pagi, dia tengok apa benda yang dia nak buat. Sedangkan orang yang bijak ni, orang yang arif ni, dia tengok apa Tuhan nak buat dengan dia. Silakan anda, silakan. Cuba baca Alhamdulillahirabbil alamin. Puji bagi Allah yang mentadbir bagi sekalian alam. Kita yang takbir ke Allah yang takbir? Allah. Ayat tu kata kita takbir ke Tuhan yang takbir? Tuhan. Dia abang Tuhan yang takbir. Kalau Tuhan yang takbir, kita boleh buat apa? Yang kita sibuk nak cari ayat tu, cari ayat ni. Maksudnya kita cuba nak buat. Kita lupa kata kita sebenarnya diberikan dan kita menikmati. Baca Fatihah sehari sampai 17 kali baca. Buat apa? Tu suruh baca. Buang masa ya. Baca Fatihah hari-hari. Sikit-sikit Fatihah, sikit-sikit Fatihah. Ayat Alhamdulillahirabbil alamin pun dia tak tahu apa dia. Dia abanglah segala puji bagi Tuhan. Mentakbir. Bila dah Tuhan mentakbir, pasal apa duk cari apa yang kita nak? Tunggulah apa Tuhan nak bagi. Habis tu Ustaz tu saya buat kerja. Masuk neraka awal sikit. Faham betul arti lagi. Lepas tu bersembang bab ni. Pergi bagi faham dulu. Lagi. Ui, cepat pukul 9. Pasal apa? Pasal kalau dengan Tuhan ni tuan-tuan, masa jadi cepat. Ya. Pendek je masa ni kita dengan Tuhan ni, tak ada apa pun. Kegairahan ada, seronok ada, sampai lupa waktu, kita lupa masa. Ya, Jamri. Ustaz ni berkenaan dengan ujian Ustaz. Tapi Ustaz, yang lepas-lepas Ustaz ada cakap kita hidup ni untuk menikmati. Jadi bagaimana kata ujian tu Ustaz kalau kita menikmati je apa yang kita tempuh tu Ustaz? Ujian itu satu nikmat lah. Takkan tak ujian tu benda asing, benda nikmat. Kan Ustaz, sebab ujian dengan nikmat tu dia berbeza tu. Pasal kita suka nak bagi beza daripada Tuhan, semua benda nikmat. Kalau benda tak ada nikmat, berak macam mana berak? Bukan satu nikmat. Nikmat juga Ustaz tu.
Bukan sebagai satu ujian juga kah? Berak tu pada orang yang tak boleh nak berak elok-elok. Bukan satu ujian untuk dia kah? Nak sabar ataupun tak? Tu saya kata menerima nikmat. Hak ujian-ujian tu pecahan. Oh. Baik Ustaz, baik Ustaz. Baik. Ya, Faiz Misran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Faiz. Ustaz, saya nak kongsi cerita boleh Ustaz? Boleh. Saya teringat masa saya zaman budak-budak kan. Okey. Masa umur 4 tahun, 5 tahun gitulah. Okey. Saya dengar arwah anak buah saya main-main kat depan rumah. Okey. Saya ada baling batu dekat anak ayam. Lepas tu anak ayam tu mati. Okey. Saya tak pernah pergi kubur tengok orang meninggal lah kan, kena tanam. Okey. Tapi saya boleh tanam anak ayam tu. Dan saya baca doa. Okey. Apa sebenarnya nak tunjuk kat saya tu, Ustaz? Nak tunjuk sifat manusia. Macam mana Habil, abang dia bunuh Qabil, bunuh dia. Qabil pun tak tahu masa tu bunuh tu macam mana, dia pun tak tahu. Dan lepas bunuh tu nak kena tanam tu pun dia pun tak tahu, dia pun buat yang sama. Maka Tuhan nak cerita manusia sifat dia macam tu. Oh, okey. Bulat. Ustaz. Baik. Tapi macam mana boleh berlaku tu, Ustaz? Tuhan tu Al-Alim Al-Hakim, berilmu dan maha bijaksana. Maka bolehlah berlaku. Kalau Tuhan bodoh kot dah tak boleh berlaku. Tuhan pandai. Macam mana penyu boleh pergi telok tempat tanah pasir dan dia tak pergi pun pantai selut? Penyu pandai ke Tuhan yang pandai? Tuhan pandai. Kalau Tuhan pandai bawa penyu pergi telok tempat pasir, takkan Tuhan tak pandai ajak budak-budak korek tanam bangkai dan berdoa? Terbaik, Ustaz. Okey. Terima kasih, Ustaz. Baik. Okey, Ana. Last but not least. Bagaimana nak jadi gerak dan diam ni adalah satu pengabdian kita kepada Allah. Silakan. Kita tahu tak boleh buat sendiri. Gerak tak boleh buat sendiri, diam tak boleh buat sendiri. Melainkan kita adalah hamba. Bila dipilih, berlaku lah. Dan paling pasti, ada ingatan Allah pada kita. Kerana Tuhan mengingati kita, atas sifat kita jadi manusia, maka berlakulah gerak dan diam. Bila kita tengok gerak dan diam, kita akan dapati ingatan Tuhan pada kita. Sehingga kita dapat menikmati apa itu gerak dan apa itu diam. Ada lagi, silakan. Kita cukupkan pukul 11 dah. Ada tempat nak dituju ke tu anda? Ya, nak pergi. Saya on the way pergi Ustaz. Oh, okey. Ni berhenti dekat Kobah Penang. Okey. Baik. RNR Kobah Penang. RNR. Ya, silakan. Ada lagi? Last. Ya, Abang Mahmud, silakan. Last. Ya, Mahmud. Ya, silakan. Ada satu ayat ni, dia kata Allah Ta'ala ni dia tak pandang kepada yang lain lah. Dia pandang kita ni sama ada kita ni memberi manfaat kepada yang lain. Ya. Tadi saya kata dah. Tuhan kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan kamu ya Muhammad
melainkan untuk bagi rahmat pada sekalian alam. Jadi kita ni tukang sampai rahmat daripada Allah kepada alam. Maka dia tak pandanglah hak lain, dia pandang bagaimana kita menjadi penyambung cinta dia terhadap hamba-hamba dia. Bagaimana kita berperanan sebagai penyambung. Okey. Dah pukul 11. Jom Ayana. Lebih lepas tu apa nama, minta maaf lewat. Sorry. Ada urusan. Alhamdulillah dapat mengaji kak. Alhamdulillah. Terima kasih. Penantian tu suatu yang sangat-sangat menyiksa, tapi tuan-tuan tunggu juga. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Tak apa. Umur panjang nanti kita jumpa, okey. Bye. Minta kat Tuhan supaya semangat kita tak luntur nak mengaji. Amin. Tuan-tuan mengaji ilmu lain, dia macam naik pokok rambutan, dia ada banyak dahan ranting. Tuan-tuan mengaji ilmu tauhid, dia naik macam naik pokok tualang. Ranting dia di atas 100 kaki tinggi. Maka dia punya challenging tinggi. Jadi kita kena jadi orang yang tahan. Minta kat Tuhan lah. Boleh sabar, boleh bertahan, bersemangat tinggi, berketahanan tinggi. Minta supaya kita boleh lalui. Sebab bila tuan-tuan mengaji ilmu macam ni, test dia besar, tuan-tuan tahu. Test dia bukan main-main. Jadi mintalah kat Tuhan supaya sabar tu sentiasa duduk dengan kita. Dan kita boleh jadi orang yang mampu bersabar betul. InsyaAllah. Baik. Umur panjang jumpa lagi, okey? Alright. Hati-hati. Moga-moga kita hidup baik-baik. Moga-moga kita hidup dalam barakah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf banyak-banyak kesilapan, kesalahan. Moga-moga kita dalam perlindungan dan kita selalu dijaga. Dan kita dipermudahkan dalam semua urusan yang kita lalui, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya tak boleh tengok ramai ni, boleh tengok 8 orang lah. Jadi yang lain yang tak sempat saya tengok, minta maaf banyak-banyak. Tapi saya tahu tentu ada dalam ni. Moga-moga berhimpun kita dengan suatu kebaikan dan kita berpisah pun dengan suatu kebaikan, insyaAllah. Amin. Amin ya Allah. Baik, korang minta maaf. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahaman nabiyyin bija ikhtamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa al-haqqa wa dhukna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa dhukna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Baik.